Kereta salah satu. Itu dia. Baik, walaupun malam ni hangat, kira sepak mula antara JNT dan KLFC saya kira baru saja bermula, tapi terima kasih kepada penonton BTV yang memilih BTV pada malam ini untuk mengetahui perkembangan lanjut tentang Parti Pejuang dan sebagainya. Malam ini kita membawakan topik Pejuang Gempur PRU 15. Baiklah, saya kira tanpa buang masa kita nak terus pada soalan yang pertama kepada Datuk Marzuki kita. Datuk, bagaimana Datuk melihat sambutan Parti Pejuang setakat ini, Datuk? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada BBTV yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam program pada malam ini. Jadi seperti mana yang kita lihat bahawa landscape politik hari ini semakin hari semakin bukan sahaja menjadi satu perhatian, tetapi juga menjadi satu perkara yang juga dianggap sebagai kebencian. Ya, terutamanya rakyat ya terhadap pimpinan politik dan juga parti-parti politik. Maka di situ saya dengan jelas ini mengatakan bahawa sebagai sebuah negara yang berpegang kepada sistem demokrasi, mau tidak mau kita harus bersama dengan parti politik untuk kita memasuki pilihan raya ataupun PRU yang ke-15 ini. Maka itu adalah target kita yang paling utama. So sebab itu kita melihat bahawa terlahirnya pejuang. Terlahirnya pejuang ini adalah daripada yang kita lalui sebelum ini, bagaimana mandat rakyat telah dicuri oleh sekumpulan pemimpin politik yang tidak bertanggungjawab, dan kita lihat juga bagaimana upacara lompat-melompat ini, ya, sehingga kita tidak tahu hari ini mereka berfakat, besok mereka menjatuhkan, kemudian mereka berfakat kembali, dan pada akhirnya yang menjadi mangsa adalah rakyat. Dan kejadian ini berlaku juga adalah di satu masa yang tak dijangka, bahawa sewaktu COVID melanda negara, ya, dan ini telah memberi satu kesan dan impak yang cukup besar terutama kepada rakyat. Dan dalam masa yang sama, bila politik, kestabilan politik itu sudah tidak lagi ada, maka sudah pastilah bahawa dengan kesengsaraan, kesusahan, ya, terutama sekarang dengan kenaikan harga barang, telah menjadikan satu bebanan yang cukup besar kepada rakyat. Maka di mana terletaknya politik ini? Kerana bagi kita, janganlah bila disebut tentang soal politik, bila nak pilihan raya hanya rakyat diutamakan, tetapi bila dah berkuasa hanya untuk diri dan poket diutamakan. This is wrong. Jadi sebab itu bagi saya, bila ditanya tentang berkenaan dengan sambutan pejuang, of course sebagai parti baru kita akan menghadapi berbagai cabaran, terutama pula kerana Parti Pejuang ini adalah sebuah parti yang berlatar belakangkan Melayu dan Bumiputera. Memang rata-rata orang melihat bahawa Melayu Bumiputera ini adalah satu parti yang mungkin akan memecah belahkan orang Melayu. Tetapi pada hakikatnya benar, kita perlu orang Melayu itu bersatu. Tetapi ada masa ketikanya kita perlu memecahkan orang Melayu, bukan kerana kita nak memecahkan orang Melayu, tetapi kerana kita melihat kerosakan yang dilakukan oleh pemimpin Melayu. Maka disitulah menjadi satu permulaan yang mana untuk bila nak menjawab kepada soalan tadi, ada di mana sambutan itu. Sambutan ini yang paling utama bagi saya adalah di mana bila orang Melayu sanggup untuk berubah. Kalau orang Melayu sanggup untuk berubah, sanggup untuk menolak rasuah, sanggup untuk menolak salah guna kuasa, dan sanggup ingin mengembalikan maruah dan kedudukan orang Melayu ke tahap yang sebenarnya, maka sudah pastilah pejuang pilihannya. Maka sebab itulah pejuang ditubuhkan, adalah hasil daripada pengkhianatan yang telah kita bina. Perjuangan kita di dalam bersatu dulu adalah untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrat, tetapi amat malang kita seperti mana saya sebut tadi, dan di situ kami semua disingkirkan daripada parti, dan sebagai sebuah negara yang berpegang kepada sistem demokrasi, maka kita harus berparti untuk melawan kemungkaran. Terima kasih.
Datuk, berkenaan dengan pejuang Ya. macam manakah persiapan pejuang untuk menghadapi PRU 15 sedangkan pejuang tidak dapat menunjulkan parti dan calon-calon di PRU di PRN Melaka. Ya. Jadi banyak orang bertanya di luar tu, dah siap ke pejuang ni? Ya. Dah ready? Ya. Okey. Pertama sekali berkenaan dengan strategi pejuang inilah yang disebut tadi. Of course kita bila setiap kali kita nak masuk ke peperangan ini, kita harus melihat sama ada kita berperang di kawasan yang sama rata atau kita berperang di kawasan yang bercerun atau berbukit atau segalanya. Maka sudah pastilah bahawa perjuangan kita kali ini, strategi kita kali ini agak berbeza. Kerana kalau dulu kita berperang di padang yang rata, tetapi kali ini mungkin agak berlainan. Kerana PRU 14 ia mempunyai satu skill yang berbeza, tetapi sekarang kita terpaksa kena lalui jalan yang agak berliku. Ya. Jadi di sini adalah satu cabaran yang harus kita tempuh, dan insya-Allah saya rasa kita juga mempunyai pengurusi yang penuh dengan strategik dan taktiknya. So jadi kami sebagai pimpinan tertinggi, maka tidak ada lain hanyalah untuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh parti. Maka di situlah akan bermula strategi kita. Yang kedua berkenaan dengan soal di manakah pejuang suatu PRN Melaka. So of course ini jawapan yang bagi saya lah, sebab benda ini dah berlalu. Tetapi bagi saya dia amat penting untuk saya nak jelaskan di sini. Kerana kalau sekiranya kita memasuki PRN Melaka pada waktu itu, secara jelasnya kenapa perlu ada PRN? Okey. Kita lihat sekali bahawa yang berlaku di Melaka ini adalah perebutan di antara Barisan Nasional, di antara UMNO, pemimpin UMNO itu sendiri. Yang mana saling salah menyalahi di antara satu sama lain, dan di antara perkara yang paling besar yang kita tidak boleh terima pakai itu kerana berebut kontrak pasir. Saya melihatkan bahawa perkara ini adalah satu perkara seolah-olah hanya kepentingan diri sendiri. Dan terpaksa mengheret rakyat yang mana dengan keadaan situasi yang agak tertekan sekarang, terpaksa untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri yang tidak menguntungkan mana-mana pihak. Seperti mana yang kita lihat di sini, kalau sekiranya kehadiran pejuang di sana, untuk apa kita nak bertanding? Kerana bagi kita perkara yang paling besar adalah keadaan negara sekarang. Betul. Keadaan negara yang tidak stabil dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi kesehatannya, dari segi soal segala-gala macamnya. Atas kerana kerosakan yang dilakukan oleh kepimpinan yang ada. So maka sebab itu kita membuat keputusan bahawa kita tak perlu untuk bersama dalam PRN ini, dan fokus kita hanyalah untuk kepada PRU yang ke-15. So jadi itulah, dan persiapan kita seperti mana yang tadi Datuk sebut, kita dalam proses untuk berbentuk. Of course seperti mana saya kata tadi, kerana peperangan kita kali ini mungkin melalui jalan yang berbeza ataupun padang yang berbeza. So jadi sudah pastilah kita memerlu sedikit masa dan ketika untuk kita nak mengenal pasti strategi yang tepat untuk kita nak jalan berliku tu Datuk Wira. Datuk tak perlu diluruskan ke highway. Ya, kita perlu masa, dan kita telah tadi bagi kita lah, setiap parti politik bila mana kita masuk ke gelanggang dalam pilihan raya, sudah pastilah kita akan hadapi semuanya. Tetapi pada penghujungnya seperti mana saya sebut tadi, kalau sekiranya rakyat bukan menjadikan bahawa upahan 200-300 untuk mengundi itu sebagai satu orang kata mata pencarian mereka, jadi sudah pastilah mereka boleh berubah ke ke pejuang, itu saja.
Baik Datuk, kita melihat PRU15 ni satu medan yang penting. Pada mulanya saya melihat saya tidak nampak sangat relevan untuk pejuang pada PRU15. Sehingga Datuk Khairul Hasan, Ketua Pejuang Muda Persekutuan datang menjelaskan objektif, dan saya nampak pejuang yang relevan akan menjadi alternatif kepada Barisan Nasional pada PRU15 nanti. Jadi Datuk, soalan saya, adakah betul pejuang ni akan bertanding semua kerusi pada PRU15 nanti? Landscape-nya bagaimana? Kita tengok ada sekarang ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Jadi jika betul-betul nak one to one tu, bagaimana konsepnya jika nak bertanding semua kerusi? Kami punya maksud ni parlimen Parlimen dan dikabarkan DUN juga. Okey. Jadi nak tahu formula atau landscape-nya bagaimana? Kita tahu pejuang ni kekuatannya pada Tun Dr. Mahathir. Jadi bagaimana menghadapi PRU15? Adakah semua kerusi akan ditandingi pada PRU15 nanti, Datuk? Ataupun pejuang ni akan team up dengan Pakatan Harapan we do not know. The answer is with you. Ini soalan yang betul-betul nak bagi kita bergasak. Tukar je dulu sikit. Okey, pertama sekali berkenaan dengan kerusi-kerusi. Ya. Seperti mana kalau saudara Kamil dan juga Datuk mendengar bahawa Tun telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa pejuang akan bertanding 120 kerusi. Okey. Maka itulah keputusan kita dan kita sekarang bekerja ke arah itu. Okey. Jadi kita telah identify 120 kerusi yang akan kita pertandingkan. Okey. Dan Itu dah confirm lah. Itu dah confirm. Dah, okey. Maka selebihnya lagi 102 kita bebaslah sesiapa nak bertanding, itu berebutlah. Kalau ada kursi kosong, saya dengan Kamil lah. Boleh. Sentiasa berbuka. Kita berkekurangan tadi. So, jadi itulah yang kita targetkan 120 kursi dan kita pun telah identified kursi-kursi tersebut. Jadi bila mana nak menjawab di sini bahawa kita tidak bertanding 220 kursi. Okey. Sebab kerana kalau dibandingkan dengan Barisan Nasional, kenapa Barisan Nasional bertanding 222 kursi? Kerana itu bukan datang daripada UMNO, tetapi dia adalah coalition ataupun gabungan ya yang dibuat dalam Barisan Nasional. Tetapi dulu Barisan Nasional dia bertanding 222 kerana dia ada 17 gabungan parti-parti yang berada dalam Barisan Nasional. Tetapi hari ini Barisan Nasional dulu tu masa time Tun lah, masa time PRU 14 yang lepas 14. Okey. Cuma bila dah mereka jatuh dan mereka kalah, maka berpecah. Jadi sebab itu sekarang yang tinggal di dalam Barisan Nasional hanyalah UMNO, MCA, MIC dan Makasakti kalau tak salah saya. Kalau di Sarawak memang telah menarik diri dan mereka menjadikan parti mereka gabungan parti Sarawak. GPS ya. So jadi kita lihat bahawa kemungkinan besar juga Barisan Nasional tidak akan meletakkan 222 parlimen di bawah Barisan Nasional. Tetapi walau bagaimanapun bagi kita melihat bahawa kedudukan kita adalah 120 yang kita telah putuskan dan kita akan cuba mencari kaedah bagaimana berhadapan dengan lawan kita. Jadi bila ditanya tentang soal coalition, sudah pasti kalau kita lihat hari ini di mana kedudukan pejuang itu sendiri. Kenapa pejuang itu ditubuhkan ataupun diwujudkan dengan idea oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah kerana bila kita melihat bahawa parti-parti yang sedia ada ini sudah hilang roh perjuangan. Terutama parti Melayu yang ada ini iaitu parti UMNO. Parti UMNO hari ini boleh dikatakan the whole system yang ada di dalam UMNO is already corrupt. Ya. Pada dulu kita melihat bahawa UMNO adalah sebuah parti Melayu yang menjadi pelindung untuk orang Melayu kerana pemimpinnya, bukan kerana partinya. Kalau kita mempunyai parti ini adalah ibarat sebagai kenderaan. Contohnya kalau sebuah kereta, kalau pemandunya tak betul, bermakna you tak akan terbabas. Jadi UMNO di zaman kegemilangan Tunku Abdul Rahman yang memerdekakan negara, kemudian Tun Razak dengan masalah yang berlaku dalam negara waktu itu sehingga terwujudnya mageran dan datangnya dasar ekonomi baru, negara stabil. Negara stabil dan tambahan dengan kepimpinan yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir selama 22 tahun telah meletakkan sebuah negara Malaysia yang boleh dikatakan tidak sebesar negara-negara jiran kita seperti Thailand, seperti Indonesia, tetapi dia dikenali sebagai sebuah
negara harimau Asia. Dan selebihnya lagi juga, di situ kita melihat bahawa sosok tubuh Tun Dr. Mahathir ini bukanlah seorang yang berjubah ataupun bermakai serban yang besar, tetapi Malaysia dikenali sebagai sebuah negara Islam yang moden. Nampak? Ya. Okey. Tetapi masalah kita hadapi sekarang ini bahawa parti UMNO itu sendiri sudah hilang roh perjuangannya. Telah dirosakkan oleh seorang pemimpin yang bernama Datuk Seri Najib. Okey. Bukan daripada mulanya Pak La ambil alih Pak Lah ambil alih adalah kelemahan pentadbiran dan di Okey. situ bermulanya. Okey. Bermulanya satu sistem yang dikatakan you cakap duit. Penyokong hanya kerja bawa profil dapat komisen. Jadi dia telah membawa satu budaya yang cukup tidak baik. Which is bagi saya, kalau kita nak melihat sebuah negara yang berdaya saing, sebuah negara yang memiliki kejituan ataupun kebolehan anak muda untuk bersaing, adalah kita kena melahirkan seorang pemimpin yang boleh dikatakan yang dapat membangunkan negara atas hasil kepercayaan orang kepada kita. Bagaimana orang nak meyakini kita kalau kita ini is a corrupt? Dan kejadian yang berlaku yang dibuat oleh Datuk Seri Najib bukan sahaja kita lihat boleh merosakkan negara, sehingga dunia mengelar kita is a kleptokrat. So di mana kita nak meletak maruah kita sebagai pemimpin Melayu? So di sini saya melihat bahawa UMNO sudah rosak. Okey. Mungkin bagi mereka, keyakinan mereka beranggapan bahawa selagi orang Melayu boleh dibeli, selagi itulah mereka akan boleh berkuasa. Sebab itu kita melihat bahawa sampai ke hari ini masih ada orang Melayu yang rumah tak berlantai. Orang Melayu masih lagi dalam keadaan yang susah. Kenapa? Kerana bagi UMNO untuk mereka berkekal kuasa, dia tidak boleh memperkayakan orang Melayu dengan membawa usaha yang baik. Kerana bagi mereka, kalau orang Melayu kaya, orang Melayu tak akan sokong UMNO. Okey. Because lagi orang Melayu boleh dibeli, bermakna mereka akan dapat sokongan. Jadi inilah yang berlaku sekarang, Datuk, dan kita melihat apa yang berlaku adalah orang kata undi sekampit beras, M-Block 1-200. Itu saja you nak jadi kekal berkuasa. Ini kena ubah. Mindset orang Melayu kena ubah. Dan lagi satu, kita melihat bahawa kedudukan bila mana kita terpaksa berhadapan dengan satu lagi kelompok. Kelompok yang mana menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ya, memegangkan bahawa akidah itu adalah politik. Sebenarnya salah. Kita tidak boleh merosakkan akidah kita kerana politik. Sebagai orang yang berpegang kepada sunnah wal jamaah, kita tetap memegang kepada nilai-nilai Islam. Hari ini bila kita nak meyakinkan sokongan dengan menggunakan hujah-hujah hadis-hadis yang mana setengah orang kampung pun tak tahu hadis ni mai kok mana. Tetapi dapat meyakinkan bahawa dengan pakaian, dengan sosok tubuh yang dilihat Islamik dapat mempengaruhi. So ini adalah satu perkara yang mungkin akan merosakkan bukan sahaja nilai-nilai kita sendiri, tetapi juga nilai Islam itu sendiri. Ini harus kita benteras. Yang ketiga, lahirnya kita juga dipikir dengan Perikatan Nasional ini, of course kita tak boleh bersama. Kerana Perikatan Nasional ini seperti saya sebut tadi, dia terkait dengan skip opting, dengan kumpulan penunggang agama ini. Dan yang ketiganya berkenaan dengan Pakatan Harapan. Ini very interesting ni. Ya, ini semua orang banyak mempersoalkan kepada kita sebab kita pernah bersama dengan PH sewaktu kita menyertai PIU yang ke-14 dan kita menang. Dan kita menang. Ya. Dan kita melihat perpecahan ini berlaku bila mana selepas langkah Sheraton. Yes. Ya. Bila mana Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan, pada hakikatnya di situ ada satu keputusan yang dibuat supaya menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat oleh bersatu oleh Majlis Presiden menyokong Tun Mahathir. Okey. Itu masa waktu Majlis Presiden. Yang mana bila mana tidak ada satu sebelum itu kan banyak desakan. Kononnya minta Tun berundur ini. Jadi di sini saya melihat bahawa Pakatan Harapan ini mereka tidak melihat akan kesungguhan untuk kita nak memperbaiki negara pada waktu itu.
Bagi mereka hanya melihat kesungguhan mereka untuk meletakkan seseorang itu sebagai Perdana Menteri. Which is wrong bagi saya. Sepatutnya sebagai sebuah negara yang diberi mandat oleh rakyat, kita kena meyakinkan terutama kepada negara asing, negara luar, bahawa kestabilan politik kita ini dapat kita jaminkan, barulah ada keyakinan. Kerana di situ baru mula perubahan. Setelah 60 tahun lebih UMNO menjadi kerajaan Barisan Nasional, tiba-tiba beralih tangan. Tetapi dalam masa yang singkat tekanan terlalu kuat. Tapi dalam masa yang sama berlaku jugalah dari segi pihak UMNO yang cuba memecah belahkan situasi ataupun kekuatan perpaduan di dalam Pakatan Harapan dengan memain sentimen Melayu, sentimen DAP, maka ini juga memberi impak yang besar. Tetapi bila selesai peletakan jawatan, Tun melepaskan jawatan kerana hilang majoriti. Nampak? Dia melepas jawatan bukan kerana dia saja-saja nak lepas. Pertama kerana Parti Bersatu tidak langsung menghormati beliau. Kerana keputusan yang kita buat supaya diberi masa kepada Tun Dr. Mahathir dalam masa tempoh. Ini Tun sendiri yang minta. Saya sebagai Setiausaha Agung pada waktu itu. Jadi minta supaya ditangguhkan seminggu nak bagi keputusan. Padahal pada hari itu juga mereka minta untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Jadi Tun Mahathir tak bersetuju. Kerana pada 2 hari, pada malam sebelum itu kita bermesyuarat, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah menyokong penuh Tun Dr. Mahathir dan membuat keputusan tidak akan menekan dan membiarkan masa dan ketika untuk Tun melepas jawatan. Itu dah setuju? Itu dah setuju. So kenapa harus tiba-tiba kita nak bagi tekanan tersebut? Mesti ada sesuatu yang tak kena. So jadi bagi saya bila mana itu dah berlaku dan Tun pun terpaksa melepaskan jawatan, dan di situlah berlakunya saya lihat terutama sekali Datuk Seri Anwar. Kalau pada awal dia tidak namakan dirinya sebagai Perdana Menteri, bermakna Tun Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri. Sewaktu pergi ke istana di mana diminta untuk produce SD dan beliau namakan beliau dan dia dapat 92. Tun Mahathir dapat 60 lebih tak salah saya, 70 macam tu. Yang selebihnya minta supaya bubar. Jadi di situ kita lihat bahawa sudah ada sedikit ketidaksamaan. Kemudian dia datang balik minta supaya Tun jadi Perdana Menteri. Anwar sendiri datang ke rumah Tun bersama dengan Lim Guo Eng, Saifuddin Nasution, minta supaya Tun balik kembali sebagai Perdana Menteri. Tun setuju? Tun kata tak ada masalah, saya boleh kembali sebagai Perdana Menteri. Itu yang berlaku pada hari Sabtu itu, yang mana kita produce 114, tetapi yang pergi angkat sumpah Muhyiddin Yassin. Okey. So jadi di situ. Tapi setelah berlaku di situ, saya melihat bahawa Pakatan Harapan ini sudah hilang taringnya. Terutama sekali bila mana Datuk Seri Anwar membuat kenyataan formidable and convincing numbers yang dia ada tidak termasuk dengan Pejuang. Di situ kita, kalau termasuk dengan Pejuang, the numbers is correct lah. Saya tak nak komen tu, dia punya kenyataan dia. Ini menunjukkan bahawa dia telah membakar jambatan dengan kita. Membakar jambatan dan menunjukkan bahawa dia mempunyai satu kekuatan luar biasa. Tanpa Pejuang. Tapi pada akhirnya di saat baru-baru ini bila selepas Muhyiddin Yassin terkeluar dan atas dasar Pakatan Harapan, kita membuat keputusan untuk memberi sokongan kepada dia. Tetapi dia sendiri yang tak dapat the formidable and convincing, maka kan dia laungkan selama ni. Itu urusan dia. Tapi bagi Tun Dr. Mahathir, bagi Pejuang, kita sudah tidak berhutang apa dengan dia. Yang seterusnya kita pergi ke selanjutnya bila mana mereka membuat keputusan menandatangani MOU. Di situ bagi saya melihat bahawa Pakatan Harapan lebih tertumpu kepada kepentingan mereka sendiri daripada untuk menyuarakan masalah rakyat. Maka di situlah berlakunya ketidakpuashatian mungkin di dalaman parti mereka sendiri, tetapi juga saya melihat bahawa tindakan tersebut lebih tidak lain adalah sebahagian daripada sogokan untuk menyokong Datuk, kerajaan. Anwar Ibrahim ni masih lagi relevan ke tidak, Datuk?
Saya tidak berani nak komen lah sama ada relevan atau tidak relevan, ya. Tapi bagi saya daripada dulu lagi memang tak relevan. Kami Terus ya Datuk. Tadi soalan saya sikit je man. baik. Pejuang tadi mention nak 120 kursi bertanding kan. Jadi mesti ada beberapa parti-parti yang nak dikerjasama. Mungkin antara kita ada Muda, kita ada lagi parti Ibrahim Ali Putra. Jadi katalah macam Muda kan, anak didik Tun Dr. Mahathir kata Syed Saddiq ni. Jadi mahu ke Tun ataupun Pejuang bekerjasama dengan Muda dan parti-parti lain ni, ada ciri-ciri ke untuk bekerjasama untuk membentuk kerajaan pada PRU 15 nanti kalau menang? Ya. Bagi pejuang selagi mereka mempunyai naratif yang sama, iaitu kita punya common enemy is corruption. Iaitu rasuah. Yang kedua berkenaan dengan salah guna kuasa, ya. Yang ketiga berkenaan dengan masalah yang berlaku lompat-melompat dan juga dari segi prinsip. Di sini saya melihat bahawa perkara yang paling besar adalah ini perkara pokoknya. Kalau selagi mereka bersama dengan kita membawa perjuangan kita, saya yakin bahawa kita tidak ada masalah untuk bekerjasama. So di situlah yang keputusan yang kita buat, dan tetapi kerjasama ini pun belumlah kata kita dapat kata sepakat lagi. Tetapi dari kita, selagi mereka berjuang bersama dengan kita untuk melawan apa yang saya sebut tadi, selagi itulah kita tidak ada masalah. Seterusnya, bila kita bersama pasal pejuang, mesti orang akan secara terus menggambarkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, sosok Tun kan, sosok Tun Dr. Mahathir. Jadi adakah pejuang ni semata-mata berdiri atas bayangan Tun Dr. Mahathir ataupun ada Datuk Seri Mukhris? Jadi ada macam orang nampak nepotisme pun berbeza dengan Parti Keadilan. Jadi nampak macam masing-masing, kalau kita tengok dalam DAP pun ada juga kan, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Jadi adakah pejuang ni hanya bergantung pada sosok tubuh Tun Dr. Mahathir? Mungkin Datuk boleh jelaskan. Ya. Ini soalan yang selalu diperkatakan, terutama sekali bukan sahaja sekarang, tetapi sewaktu saya sebagai Setiausaha Agung Parti Peribumi Bersatu. Banyak yang mengatakan bahawa Bersatu menjadi kuat kerana Tun Mahathir. Ya. Dan sekarang juga persoalan yang sama berbangkit. Bagi saya, kita sebagai ahli politik, yang paling utama adalah matlamat kita. Dan kita tahu bahawa kita ini mengikuti perjuangan Tun ini, bahawa kalau perjuangan dia itu sebenar-benarnya dan matlamat yang sama, maka roh perjuangan itulah yang harus kita bawa. Kalau dulu kita melihat bahawa UMNO itu hidup kerana dia ada roh yang sempurna untuk memerdekakan negara dan juga menjadi sebagai sebuah parti politik orang Melayu yang kuat. Dan begitu juga kita dengan pejuang sekarang. Walaupun kita menganggapi bahawa ya, Tun juga memberi impak yang besar. Bagi saya, Tun Mahathir tak perlu ada parti politik pun. Nama dia is above than the political party. Yes. Ya, dunia mengenali Tun Dr. Mahathir. Tetapi political party ini hanya diguna ataupun sebagai satu wadah perjuangan kita. Matlamat kita apa? Kalau kita berpegang kepada itu, siapa pun pemimpin kita yang berintegriti, yang berprinsip, itu yang akan kita bawa. Seperti mana yang Tun Mahathir bawa. Jadi saya rasa perjuangan ini adalah perjuangan yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir. Maka hanya orang yang berintegriti, yang berpegang kepada prinsip, maka akan menjadikan ini sebagai wadah perjuangannya. Sama ada with or without Tun Mahathir. With Mukhris or without Mukhris. With me or without me. Tetapi yang penting adalah untuk generasi kita. So maknanya pejuang ni akan jalan with Tun around or not around? Yeah, autopilot. Of course. Because dia berpegang kepada matlamat kita. Kalau kita dapat melahirkan pemimpin yang baik, insya-Allah negara kita juga akan menjadi baik. Sebab itu di dalam pejuang kita tak ramai rakan-rakan ataupun ahli-ahli pimpinan tertinggi kita yang berlatar belakangkan politik. Kebanyakan adalah rakan-rakan yang tidak pernah berpolitik. Tetapi mereka mempunyai satu semangat yang tinggi dan berpegang kepada matlamat perjuangan parti pejuang, dan di samping itu mendukung apa yang Tun Mahathir ingin impikan untuk menjadikan negara kita ini sebuah negara yang bebas daripada rasuah.
Datuk, bila Datuk Datuk Tan Sri Muhyiddin dan lain-lain menubuhkan Bersatu, kita dapat lihat banyak veteran-veteran UMNO dijemput masuk dalam Bersatu. Seperti Tan Sri Amir Alba dan lain-lain lah, kan. Dalam pejuang ni Datuk, adakah mana-mana veteran yang dijemput masuk? Bagi saya, kita tak perlu nak menjemput. Kalau mereka melihat bahawa perlunya membuat perubahan, kalau mereka perlu melihat adanya salah laku yang dilakukan dan kerosakan ini telah menjadi kanser stage 4, stage 5, maka perlulah mereka tampil dengan sendirinya. Kalau mereka masih sayangkan negara ini, kalau mereka melihat bahawa ini adalah platform perjuangan yang sebenar untuk orang Melayu dan juga untuk negara. Tetapi kalau mereka masih melihat bahawa siapa yang ada kuasa untuk mereka berlindung, itu bukan pejuang namanya. Itu hanyalah orang yang untuk diperjuangkan. Maka mereka takkan tampil ke hadapan. Hamid Abdal dulu tampil dengan kita, datang dengan kita, raih yatim setelah UMNO jatuh. Tak dijemput Tak jemput. Jadi sama juga sekarang. Kalau mereka rasa keinginan, dia tampil ke hadapan, tak ada masalah. Kita boleh terima. Ya, Kamil. Okey, baik Datuk. So saya bertanya, adakah Datuk melihat PRU15 akan jadi platform terbaik bagi pejuang mengukur kekuatan, kerana pada PRU14 kita lihat orang ramai kata gabungan antara Datuk Seri Anwar dan Tun Dr. Mahathir menang Pakatan Harapan. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh PRM Melaka lah, kan, PKR tak menang apa-apa daripada sebelah kursi. Itu Datuk Seri Anwar tanpa Tun Dr. Mahathir. Dan adakah kali ini kita tengok kekuatan Tun sendiri berlawan dengan Datuk Seri Anwar, tengok betul-betul kekuatan tu datang daripada Tun atau daripada Datuk Seri Anwar? Adakah Datuk melihat permainan politik PRU16 begitu? Saya melihat sekarang ini bukan dari segi soal ukuran kekuatan. Saya melihat hari ini adalah soal prinsip dan perjuangan. Kalau saya nak melihat dari segi itu sebagai kayu ukur untuk kita nak membuat keputusan, salahlah. Bagi saya adalah untuk melihat prinsip dan perjuangan kita. Kalau pejuang ini kita berpegang kepada satu prinsip yang luar biasa. Maksud saya yang dikatakan luar biasa ini, yang berada dengan kita adalah orang-orang yang berani tampil ke hadapan untuk melawan salah guna kuasa, ya, melawan dengan rasuah yang hari ini dah menjadi sebagai makanan yang mulia oleh semua pemimpin-pemimpin Melayu dan juga Islam. Bagi saya adalah menjadi satu tanggungjawab amal makruf nahi mungkar. Bukan soal antara kayu ukur Tun Mahathir dan Anwar. Saya dah sebut tadi, Anwar is not relevant anymore. Bukan sekarang, daripada dulu. Tetapi sekarang ini yang paling utama adalah nasib negara dan juga nasib rakyat. Kalau ini dapat kita lakukan bersama-sama untuk menyelamatkan keadaan, sudah pastilah bahawa negara kita terselamat. It's not about party and it's not about Anwar, it's not about Tun. It's about the country. So kalau kita semua berfikirkan sebegitu, saya rasa kita tak akan jadi masalah yang besar. Ya? Contohnya macam Datuk Seri Anwar pun, apa lagi yang dia nak fikir? Dia ada sign MOU, dia dah bertaraf menteri. So mana ada value dia? So, sorry to say lah. Mungkin orang fikir marah kat saya malam ni. Datuk, sebenarnya yang kita nak tahu juga, kalau lah misalnya kata pejuang berjaya ke Putrajaya PRU16 nanti, apa yang nak ditawarkan kepada kepada rakyat Malaysia kalau berjaya? Pertama sekali kita kena faham bahawa bila kita ke Putrajaya, pertama sekali adalah untuk kita nak tubuhkan sebuah kerajaan. Dan of course bagi saya kerajaan yang paling orang kata nampak perfect adalah kerajaan yang mana kerajaan nasional. Maksudnya kita cantumkan semua kaum. Sebab walaupun kita parti Melayu, tetapi untuk kita menubuhkan kerajaan, kita perlu semua kaum. Daripada Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung ini yang mempunyai majoriti wakil kaum mereka untuk berada di dalam kerajaan. Untuk sama-sama kita membuat dasar untuk menjaga kepentingan bukan sahaja walaupun kita melaungkan perjuangan Melayu seperti mana UMNO dulu, tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak pernah merampas hak orang Cina. Kita juga tidak pernah merampas hak orang India.
mereka bebas hidup di negara kita aman dan damai. Yang paling penting sekarang bila mana kita menjadi sebuah kerajaan, kita meletakkan pemimpin Melayu yang benar-benar berintegriti, maka negara dapat kita bangun. Kalau negara dapat kita bangun, keseluruhan rakyat dapat menikmatinya. Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Dayak, semua dapat menikmatinya. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh pejuang bila kita sudah berada di Putrajaya. Tapi yang menarik Datuk, mungkin golongan bukan Melayu mungkin kurang keyakinan atau bertanya-tanya apakah nasib mereka jika pejuang berjaya. Kita tahu Tun ada track record yang baik ketika Tun jadi Perdana Menteri. Tun berjaya meyakinkan golongan peniaga Cina yang mereka akan mampu survive selepas pilihan raya dan sebagainya. Tapi untuk membina keyakinan golongan bukan Melayu itu, adakah pejuang boleh develop keyakinan bukan Melayu jika menang pilihan raya nanti? Yang pertama sekali saya sebut tadilah, pertama sekali, kita bukan nak menjadikan sebuah kerajaan Melayu Islam. Okey. Baik. Kita menjadi sebuah kerajaan nasional. Iaitu parti nasional untuk menubuh kerajaan. Dalam masa yang sama juga, saya sebut tadi bahawa kalau sekiranya kita meletakkan, contohnya zaman Tun Mahathir. Sewaktu Tun menjadi Perdana Menteri, negara membangun. Bila negara membangun, hasil pembangunan, hasil bumi dapat dinikmati. Walaupun ada jurang di antara kaum dari segi ekonomi, tetapi negara kita hidup dengan aman dan harmoni. Dan kebanyakan orang yang bukan Melayu dapat menikmati juga. Dan tidak ada satu pun sekatan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi saya tak lihat bahawa naratif yang dibawa oleh Tun Mahathir bila mana menjadi kerajaan, orang Cina akan tertekan. Tak ada masalah di situ. Dan saya pun yakin bahawa orang Cina, mereka bukan berpolitik berlandaskan parti. Seperti mana orang Melayu. Kalau pemimpin politik mereka mencuri, mereka pun kata tak apa. Kan? Sampai dah dijatuh hukum pun bagi mereka tak apa. Itu saya kata, masalah yang berlaku di dalam parti politik orang Melayu lebih melihat kepada kepimpinan. Amal makruf nahi mungkar tak sebelah. Okey. Jadi di situlah saya melihat bahawa sekiranya pejuang menjadi kerajaan, kita akan menjaminkan semua kaum bangsa negara Malaysia ini dapat kita bela. Baik, itu kalau secara keseluruhan. Tapi nak bercerita tentang 100 hari pertama, kerana sekarang kita lihat orang sangat fokus pada 100 hari pertama. Untuk kerajaan Dato' Seri Ismail Sabri, 100 hari pertama kita tengok harga sayur naik, harga ayam naik. Tapi apakah tumpuan kalau pejuang pergi ke Putrajaya, menang Putrajaya, 100 hari pertama tu orang nak tahu apa manifesto ataupun langkah yang akan diambil 100 hari pertama. Kalau Penting tu Datuk. ya, of course, semua penting. Bagi saya, yang pertama sekali sekarang ini adalah tumpuan kita. Tumpuan kita, kalau kita ditakdirkan sebagai kerajaan, perkara yang paling besar adalah satu, masalah kesihatan yang harus kita tangani. Yang kedua, masalah ekonomi yang bagi saya hari ini nampak agak meruncing kerana defisit negara juga makin hari makin meningkat, dan hutang negara juga terpaksa ditanggung oleh rakyat. Di antaranya tambahan pula dengan hutang YNDB yang terpaksa dibayar oleh rakyat. Ini juga akan menjadi satu perkara yang besar. Yang ketiga berkenaan dengan pendidikan. Dan saya rasa pendidikan di negara kita ni sudah ke tahap keterbelakang kalau nak dibandingkan negara-negara lain. Dan tambahan pula dengan yang lost generation 2 tahun ini. Betul. Yang tak ke sekolah ini juga. Ini juga menjadi satu misi yang besar buat kita dalam pejuang. Dan yang lain adalah masalah sosial dan masalah politik yang saya lihat bahawa politik, kalau sekiranya kita menjadi kerajaan, kita perlu juga memain peranan yang besar untuk mengimbangi politik supaya kestabilan itu dapat kita perkukuhkan supaya tidak berlaku seperti sebelum ini, lompat sana lompat sini. Maka di situ juga perlu kita buat. Maka dalam 100 hari of course kita tidak dapat melakukan semua. Tetapi saya yakin bahawa di atas dorongan ataupun panduan oleh Tun Dr. Mahathir, di antara perkara-perkara yang kita rancang ini dapat kita laksanakan sekiranya kita mendapat sokongan yang padu, bukan sahaja daripada kesemua parti politik tetapi juga rakyat dan seterusnya oleh kaki tangan kerajaan. Datuk, setelah PRN Melaka tamat, Datuk dapat rasa tak yang mana UMNO
akan memberi tekanan hebat kepada Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen dalam masa terdekat ni? Bagi saya, selagi mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan, mereka akan terus mendesak. Bagi saya, UMNO ini dia tidak fikir soal lain. Bagi mereka adalah soal memperkukuhkan UMNO itu sendiri sebagai kerajaan, bukan kerana perkara yang kita lihat berlaku hari ini, sayur naik harga, barangan semua naik melambung itu dan ini, tetapi dia lebih kepada menyelamatkan pemimpin mereka. Okey. Di situ bagi mereka sekarang ini mereka merasakan bahawa kedudukan UMNO tergantung. Mereka tidak sampai ke langit dan mereka juga tidak memijak tanah. Mereka tergantung-gantung. Kerajaan keluarga Malaysia adalah kerajaan MOU Malaysia. Jadi di situlah yang perlu kita lihat bahawa kedudukan BN ataupun UMNO lah yang kata mendominkan kepada BN ini lebih melihat kepada perkara-perkara tersebut. Maka sudah pastilah bagi mereka beranggapan dengan kemenangan 2/3 di Melaka telah memberi satu impak yang besar dan mereka yakin untuk mereka menang pada PRU yang ke-15. Jadi mereka akan terus menekan lah. Tetapi bagi saya pun yakin juga bahawa rakyat sudah melihat dan menilai apa yang mereka lakukan. Itu saja. Baik Datuk, adakah kalau misalkan kata pejuang berjaya ke Putrajaya pada misalkan tahun depan pilihan raya, adakah budaya nepotisme tu nak dihapuskan? Kerana ada parti politik memandang nepotisme ni satu yang baik. Negara-negara lain pun ada bapa jadi pemimpin, anak mewarisi. Tapi nepotisme ni adakah nak diperjuangkan atau nak dibuang, atau bagaimana Datuk melihat budaya nepotisme dalam parti politik itu sendiri? Bagi saya sudah pastilah bahawa kalau setiap ahli keluarga mendokong perjuangan ataupun mendokong sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli keluarga mereka, sudah pastilah mereka akan menyokong. Sebab terutamanya macam soal politik, parti politik lah. So bagi saya macam Datuk Seri Mukhriz, kalau dia nak memilih kepada kedudukannya, dia dulu daripada dalam UMNO sendiri pun saya rasa lebih baik dia duduk diam begitu ya, dan hari ini pun mungkin dia dah boleh berjawatan lebih tinggi. Ya. Sama juga di dalam Bersatu waktu itu selepas kita menang, kalau dia nakkan jawatan timbalan Perdana Menteri lah contohnya, hari ini dia dah jadi timbalan Perdana Menteri pada waktu itu, tetapi kerana dia tetap berpegang dengan prinsip dia. Ya. Contohnya satu, kalaulah prinsip itu betul kerana perjalanan tun yang betul-betul benar ikhlas terhadap negara kita ini, sudah pastilah dia akan menyokong. Jadi bagi saya perkara ini tidak dapat kita kekang daripada prinsip kita. Maka setiap masa dan ketika kita akan berhadapan dengan perkara yang sama. Ya, bagi saya ini bukan satu perkara yang kita anggap baru. Kalau kita lihat di negara-negara luar pun, ya, macam Sukarno, ya, anak dia Megawati itu ini, ya. Jadi semua ini menjadi satu proses melahirkan pemimpin baru. Datuk, pejuang pengurusi orang Kedah. Ya. Okey. PRU 15, adakah pejuang akan berkuasa di Kedah? Sudah pastilah kalau kita beranggap Kedah ini mungkin adalah sebahagian daripada kita punya kubu. Okey. Dan kalau kita yakin juga bahawa Kedah ini kita mampu tawan. Kalau semua daripada orang Melayu sanggup berubah demi untuk menjaga kepentingan negara, insya-Allah kita akan. Baik Datuk, mungkin kita punya penonton nak tahu mungkin fasa peralihan kuasa tu bagaimana akan berlaku. Kita memang akan minta doakan Tun panjang umur, sihat sejahtera. Tapi orang tahu, adakah kalau pejuang menang terus akan diangkat jadi Perdana Menteri, ataupun Datuk Seri Mukhriz yang diangkat jadi Perdana Menteri, atau bagaimana ceritanya? Mungkin dia punya blueprint dia bagaimana? Mungkin boleh cerita. Pada awalnya pada waktu ini bagaimana akan berlaku proses transisi kuasa tu nanti? Tun Mahathir sebagai pengurusi parti. Jadi apa juga keputusan adalah keputusan pengurusi. Dan kita akan berbincang di dalam majlis eksekutif kita untuk membuat keputusan.
Tetapi of course kita kena faham bahawa dengan keadaan Tun dengan usianya yang makin hari makin meningkat, jadi kita rasa mungkin ini akan menjadi satu bebanan kepada beliau. Tapi walau apa juga keadaan sekalipun, kita masih ada Datuk Seri Mukris sebagai presiden kita untuk meneruskan perjuangan ini. Maka tidak ada satu halangan bagi kita untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar bersih. Jadi kita ada di situ Datuk Seri Mukris juga. Baik, saya kira soalan yang saya peruntukkan tu dah habis semua dijawab oleh Datuk. Saya kira kita boleh ke masa kecederaan ada lebih kurang 10 minit ni Datuk. Baiklah Datuk, saya tertarik kerana pada zaman Tun Dr. Mahathir kita giat membincangkan isu dasar ekonomi baru, dasar ekonomi baru. Jadi kita tahu ada orang kata dasar ekonomi baru ni gagal, tak dapat dicapai dan sebagainya. Jadi kata kalau pejuang kembali juga, adakah dasar DAB tu nanti akan dihidupkan balik untuk merancangkan pembangunan ekonomi Bumiputera, atau bagaimana Datuk melihat DAB ni dah lemau, tak boleh berkuasa, orang Melayu tak boleh bangun, bagaimana pandangan Datuk? Kita pada waktu kita dalam PH dulu, kita telah kabinet telah membuat keputusan untuk mengangkat satu dasar, iaitu shared prosperity, iaitu kemakmuran bersama. Saya rasa itu kita akan teruskan. Kerana itu adalah sebahagian daripada perjuangan yang diilhamkan oleh rakan kita membawa perkara ini, dan diilhamkan oleh Tun bahawa shared prosperity ini adalah sebahagian daripada untuk menjadikan ekonomi itu supaya tidak terpisah terlalu jauh. Maka di situ saya rasa perlu, kerana kita kena ingat bahawa kita negara berbilang kaum. Kalau kita tidak dapat mencari satu formula seperti mana dasar ekonomi baru ataupun shared prosperity yang kita nak bawa ini, jurang di antara ekonomi itu akan menjadi lebih jauh. Dan kalau sekiranya ini berlaku, kita melihat bahawa banyak-banyak negara yang berlaku demonstrasi, berlaku pembalahan kaum. Yang kita ambil negara jiran kita pada 1998-99 Indonesia. Macam mana berlaku rusuhan, pembunuhan sehingga menghancurkan negara. Dan dia mengambil masa hampir lebih 10 tahun, 15 tahun untuk membangun kembali. Sekarang kalau ini berlaku kepada negara kita, apakah perlu kita mengambil masa 15 ke 20 tahun lagi untuk membangun? Padahal negara jiran kita, Thailand yang dulu ke belakang, Vietnam yang dulu masa zaman kita pergi 96, 97, yang mana masih lagi macam kita pergi orang kata the third world punya country, sekarang dah lebih maju daripada kita. Betul. So jadi di sini kita melihat bahawa kenapa ini berlaku. Siapa yang kita nak salahkan? Siapa yang perlu kita salahkan? Kita dah ada satu platform. Sebab tu saya kata, bila kita tidak ada pemimpin yang berintegriti, yang sanggup menggadaikan maruah oleh kerana kepentingan peribadi, jadi maka inilah yang berlaku. Maka pejuang harus bangkit dengan penuh integriti untuk menjaminkan bahawa kedudukan kita, terutama semua kaum di negara ini terbela. Datuk, SOP pilihan raya ni Datuk, saya nak tahu pandangan Datuk. SOP pilihan raya ni, KKM kata tak dibenarkan untuk berkempen seperti biasa. Tapi orang datang bercuti boleh, orang pergi shopping mall boleh, orang pergi tepi laut boleh, orang duduk lepak dengan rakyat di kedai kopi boleh, cuma tak boleh kempen aja Datuk. So apa pandangan Datuk tentang isu SOP ni? Dia isu ni keluar tiba-tiba bila dekat nak pilihan raya. Bagi saya memang amat kecewa lah. Sebenarnya bukan setakat SOP saja. Kalau hari ni banduan pergi report polis, banduan boleh cakap dalam parlimen, jadi what else you expect? Okey, faham Datuk. Faham. I think answer your question. Menarik. Okey Datuk, saya kira antara isu ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7, saya kira 1-2 soalan dah terakhir lah ni, adalah isu manifesto bukan kitab suci. Jangan terakhir ni, Datuk tengah dimotivated ni. Jangan, kita kena motivate Datuk ni. Kena masa sejam ada tengah ada mood ni. Okey, baik. Jadi antara isu dia manifesto bukan kitab suci ni yang diucapkan oleh Tun Dr. Mahathir lah. Jadi adakah isu-isu macam manifesto bukan kitab suci ni akan jadi macam satu trauma pada pengundi pejuang untuk kembali mengundi parti Tun Dr. Mahathir ni? Apa pandangan Datuk?
Ya, sebenarnya manifesto ini sepatutnya dia harus kata kita buat dan kita kena tunai. Okey. Tetapi masalah kita pada waktu itu, contohnya Pakatan Harapan. Ya. Tidak ada seorang daripada mereka yang pernah berada dengan kerajaan. Ya. Oh. Dan dalam masa yang sama juga, dia terlalu banyak ahli akademik dan juga ahli-ahli aktivis ni yang berfikir di luar kotak. Antara satu perkara adalah berkenaan dengan nak hapuskan tol. Ya. Saya ikhlas saya bercakap di sini bahawa sewaktu perkara itu dibawa kepada Tun, sewaktu itu saya di Penang dengan Tun. Tun tanya saya, Marzuki, you tahu tak yang apa tol ini mereka nak hapuskan? Saya kata saya tak dapat secara detail, tapi saya ada terbaca yang draft tu. Saya kata, Tun kata tak boleh buat. Tak boleh buat. So I think Tun dah membagi satu komen kepada dalam kumpulan kita di majlis pimpinan tertinggi juga waktu itu, mengatakan bahawa ini tak boleh dilaksanakan. Contohnya you nak hapuskan tol, siapa nak tanggung? Ya, berbilion-bilion tu, puluh bilion. Ya, maksudnya Because you have to pay to the concession. ya, I think Datuk, you as a businessman, you pun faham. Yes. So jadi maksudnya kadang-kadang benda tu tak logik. Ya. Tetapi faham saja bila mereka ini dah bukan pernah berada dalam kerajaan dan juga kumpulan-kumpulan yang apa aktivis akademik ni semua, jadi benda tu sebegitu. Tetapi walau macam mana pun dalam masa singkat 22 bulan yang kita menjadi kerajaan itu, saya rasa banyak dah yang kita lakukan dalam manifesto itu. Tetapi apakan daya sebab kita sekerat jalan saja. Ya. So mungkin tak dapat melaksanakan sepenuhnya. Tapi masa tu Datuk, rakyat marah pada Lim Guan Eng tentang RM30 tu. Dia memberi RM30 kepada wallet rakyat untuk pergi shopping. E-wallet E-wallet. Macam mana itu boleh berlaku Datuk? Dia seperti menghina rakyat. Macam RM30 pun rakyat tak boleh nak pergi kedai beli barang. Itu saya tak nak komen lah. Tapi sebab saya pun tak tahu, itu mungkin dari segi soal masa bajet yang itu hari kan, pembentangan bajet waktu itu. Tapi bagi saya sebenarnya itu adalah satu daripada dakwah politik. Ya. Sebenarnya kita melihat kepada realiti. Hari ini harga sayur semua naik. Bila kita tanya kepada menteri, dia kata bawa receipt mai, baru dia nak betul tak betul. So saya rasa bab-bab soal sebeginilah yang paling utama. Kalau soal RM30 ataupun e-wallet yang dibagi oleh kerajaan terdahulu, saya rasa kerajaan sekarang pun bagi juga. Am I right? Tetapi saya tak nampak bahawa benda itu bukan satu isu politik. Cuma dia dibawa oleh pihak pembangkang pada waktu itu. Tetapi yang paling utama bagi kita kena lihat bahawa kehidupan rakyat itu. So what else you can do with RM30? Yeah, Am I right? yes, correct. So what else yang sekarang ni pun yang mereka bagi kata duit cash is king, BRIM 1,200 waktu tu. What you can do with 1,200 pun. The most can last you 1 year, 1 month lah. So that's why they say them trying to orang kata apa ni membezakan bahawa BN boleh bagi 1,200 and then we have to give RM30. Yeah. Tetapi mereka tahu membezakan juga bahawa 1,200 itu wang curi. Dia nak menutup kecurian dia dengan membagi BRIM kepada rakyat. I think this is something is not good. It's not fair. Okey Datuk, saya kira kita sampai ke penghujung rancangan. Mungkin Datuk boleh beri kata-kata akhir, pesanan kepada mungkin mereka yang berminat nak menyertai parti politik, nak mencari wadah politik pejuang. Mungkin Datuk boleh sampaikan pesanan yang mungkin mahu menyertai pejuang. Silakan. Jangan lupa Datuk, bila Datuk cakap nanti Datuk kena cakap kriteria untuk jadi calon kan. Macam nampak gaya macam saya dengan Kamil tak layak ni jadi parlimen. Silakan. Apa yang paling utama sekarang ni saya ingin sampaikan adalah bahawa saya ingin katakanlah bahawa tujuan dan matlamat pejuang adalah untuk menyelamatkan negara. Ini adalah keutamaan kita. Maka kita tahu bahawa hari ini negara kita semakin hari semakin hancur. Dan semakin hari kita sudah berada di bawah, paling terbawah
kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dan terutama negara-negara jiran kita. Maka di situ kita menubuhkan pejuang ini adalah untuk menjadi sebuah wadah perjuangan baru, terutama untuk orang Melayu yang mempunyai integriti, mempunyai maruah yang tinggi dan mempunyai harapan untuk mengembalikan balik kekuatan politik orang Melayu. Ini yang kita harapkan. Dan di dalam masa yang sama bagi kita, of course, bila pilihan raya ini, kalau kita perlukan kriteria-kriteria pemimpin ataupun kriteria sebagai calon kita, yang paling utama adalah berintegriti dan juga berprinsip. Bagi kita, kadang-kadang orang bercakap dari segi soal lain, tak guna kalau kita bercakap kita proporsional, kita itu, kita ini. Pada asalnya kita pun tidak tahu membeza siapa pencuri dan siapa penyelamat. Ya, jadi yang penting bagi kita adalah integriti kita dan juga jati diri yang kuat dan juga mempunyai semangat yang tinggi untuk berjuang bersama-sama. Datuk, saya terlupa nak tanya satu soalan. Ini kemungkinan sensitif pada Datuk dan saya tahu Datuk boleh jawab. Berkenaan dengan Perikatan Nasional, kita nampak di Melaka habis. Sebab apa? Pada saya, kita nampak rakyat tak nak memilih kata. Okey? Apakah masa depan Perikatan Nasional pada pandangan Datuk? Bagi saya, sewaktu mereka mengkhianati kita, waktu itu mereka sudah tidak ada masa depan. Kerana saya yakin bahawa perbuatan pengkhianatan yang mereka lakukan ini kepada rakyat, mereka juga akan dihukum oleh rakyat. Dan ini telah berlaku dan dia akan terus berlaku. Itulah jawapan saya. Dah dapat dah. Baik. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk. Inilah satu-satu orang yang berani cakap straight kan. Baik. Yang lain semua bercakap berlapis. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Datuk Datuk Wira Marzuki Yahaya, Timbalan Presiden Pejuang, kena bersama kita pada malam ini bercerita tentang aspirasi pejuang menjelang PRU 15 nanti. Kita dah faham, kita dah mengertilah apa objektif hala tuju pejuang menjelang PRU 15 ini. Kita ucapkan sebuah terima kasih sekali lagi kepada Datuk Marzuki Yahaya dan kepada Datuk Syamsul Barin bersama saya pada malam ini mengupas isu lanjut tentang pejuang. Baiklah, pada penonton BBTV, teruskan kesetiaan anda bersama BBTV. Pada malam ini ada banyak lagi berita-berita yang kita akan sampaikan dan juga esok hari pastinya banyak lagi bual bicara yang menarik kami akan sampaikan kepada anda pada esok hari nanti. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu. Saya langsung kita pada malam ini. Sehingga itu, kita ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih.